Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Nurul Azani binti Khairul Azhar 10 DPM 20F2029. Ketagihan bermain video game di kalangan remaja pada masa kini terdapat beberapa banyak kebaikan dan keburukan apabila bermain permainan video game. Tetapi apabila kita melihat sekarang, terlebih banyak keburukan berbanding kebaikan yang kita dapat jika kita kerap bermain video game. Sejak PKP dijalankan, rakyat Malaysia, terutama golongan remaja dan golongan pelajar, lebih banyak menghabiskan masa di rumah dan lebih banyak menghabiskan bermain video game dan gadget. Isu ini menekankan bahawa kepada golongan remaja dan pelajar kerana mereka menyambung generasi di masa hadapan. Permainan ini amatlah menyeronokkan, tetapi jika kita tidak permainan ini jika kita tidak kawal akan memberikan kesan buruk terhadap diri mereka. Kesan kepada permasalahan ketagihan permainan video dalam kalangan remaja pada masa kini. Yang pertama, perubahan tingkah laku dan emosi. Kerana ketagihan game ini, anak-anak yang dahulunya baik ada yang sampai derhaka kepada ibu bapa kerana sebab tidak amanah dengan amanah yang diberikan oleh ibu bapa untuk menggunakan telefon semasa PDPR. Sekiranya keadaan ini ibu bapa tidak pantau, perkara ini mampu mempengaruhi tingkah laku mereka kerana kebiasaannya mereka akan mudah terpengaruh dengan apa yang dilihatnya dengan didengari serta merasakan bahawa perbuatan yang dilakukan dapat menarik perhatian orang lain terhadap kehebatan dan kekuatannya. Kesan yang kedua, pelajaran terjejas. Antara salah satu kesan negatif bermain permainan atas talian yang dikenali sebagai video game adalah akan menyebabkan salah satu kemerosotan pelajaran akibat ketagihan untuk bermain. Perkara ini dapat dilihat apabila pelajar akan lebih cenderung menghabiskan masa untuk bermain permainan atas talian daripada mengulang kaji pelajaran. Dengan itu, mereka tidak dapat menyiapkan tugasan yang menyebabkan banyak kerja tertangguh pada satu masa dan tidak dapat menumpukan perhatian untuk mengulang kaji pelajaran. Perkara ini akan memberi tekanan kepada pelajar dan mewujudkan perasaan satu tidak semangat untuk belajar akibat merasakan perkara itu adalah satu yang sukar dan tidak menyeronokkan. Kesan yang seterusnya, menjejaskan kesihatan. Menjejaskan kesihatan salah satu kesan negatif permainan atas talian secara tidak terkawal dapat menjejaskan tahap kesihatan terhadap golongan remaja ataupun pelajar. Perkara ini berlaku kerana mereka lebih cenderung mementingkan permainan tersebut daripada melakukan aktiviti yang dapat memberikan manfaat seperti bersenam, bermain badminton, berbasikal, berkebun ataupun dan sebagainya. Golongan remaja dan pelajar ini lebih tertarik untuk menghabiskan masa mereka untuk bermain permainan secara talian ini lebih-lebih lagi apabila mendapatkan ramai kawan menerusi permainan tersebut. Sebagai contoh, PUBG, Mobile Legends dan sebagainya. Mereka akan ketagih untuk memenuhi permainan tersebut kerana merupakan satu pertahanan kedudukan dan membeli alatan yang secara maya hasil daripada permainan mereka. Dengan itu, mereka akan mudah lesu, tidak cerdas, boleh menyebabkan obesiti. Quran ataupun hadis berkenaan dengan topik permainan video game. Hiburan dalam bahasa Arab itu al-lahu bermaksud semua perkara yang melekakan manusia daripada pelbagai gangguan pemikiran dan masalah yang mengganggu tidurnya. Pada asalnya, hiburan diharuskan di dalam Islam melainkan didatangkan kepadanya perkara-perkara yang haram ini seperti hadis yang diriwayatkan oleh Hanzalah radhiyallahu anhu. Sabda Nabi SAW, saya akan bacakan maksudnya. Wahai Hanzalah, ada masa untuk urusan keduniaan dan ada masa untuk beribadah.
Dan jika hati kamu sentiasa sama seperti kamu sedang mengingati Allah Subhanahu Wa Taala, maka para malaikat akan bersalam denganmu dan memberi salam kepadamu di pertengahan jalan. Hadis sahih Muslim. Ini menjelaskan bahawa jika dituntut untuk beribadah sepanjang masa, kerana itu apabila Hanzalah merasa risau dirinya telah munafik kerana lalai daripada mengingati Allah Subhanahu Wa Taala, maka Rasulullah SAW menjelaskan bahawa ada masa diperuntukkan untuk ibadah dan masa itu diperuntukkan untuk kehidupan dunia, iaitu berhibur dengan keluarga. Hukum main game iaitu makruh sekiranya hiburan itu tidak memberi sebarang kesan baik maupun buruk, kerana manusia ini melakukan perbuatan yang tidak berfaedah. Haram sekiranya membawa keburukan kepada remaja itu sendiri. Ini seperti perbuatan yang bercampur dengan perkara yang diharamkan syarak, kesannya membawa kepada kemudaratan. Dibenarkan dan digalakkan sekiranya hiburan itu memberi kesan yang baik kepada remaja seperti pertandingan memanah dan permainan yang berfaedah untuk peperangan. Begitu juga dalam hiburan dan permainan yang memerlukan kepada kemahiran berfikir aras tinggi ataupun yang memerlukan minda berfikir. Halal ataupun makruh bergantung kepada sejauh mana kesan terhadap pemain itu. Permainan catur ia merupakan suatu permainan yang banyak bergantung kepada penggunaan akal dan fikiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Masyidah binti Muhammad Fazal, 10 DPM 20F2064. Hari ini saya akan menerangkan berkenaan dengan punca berlakunya ketagihan video dalam kalangan remaja dan anak-anak. Punca berlakunya masalah ketagihan video game ini berpunca daripada, pertama ialah sikap ibu bapa. Bagi ibu bapa yang berada berjauhan dengan anak-anak, mereka seharusnya mengambil inisiatif dengan menghubungi anak-anak mereka di universiti ataupun di kolej. Sibuk bekerja walau bagaimanapun tidak bermakna tiada masa langsung untuk menghubungi anak-anak kerana berada dalam jarak yang jauh pada jangka masa yang panjang akan melemahkan silaturahim. Masalah ini akan bertambah rumit apabila ibu bapa kurangnya pengawasan ibu bapa terhadap anak-anak remaja ini. Remaja yang tidak diawasi oleh ibu bapa akan melakukan perkara yang mereka suka dan mengisi masa lapang mereka dengan aktiviti tidak berfaedah. Sebagai contoh, permainan video game menjadi pilihan. Yang kedua ialah kurang didikan agama. Kurang didikan agama ini merupakan salah satu punca daripada ketagihan video game juga. Agama mengajar kita supaya kita taat di dalam agama. Tanpa agama kita akan jatuh tersungkur. Pada masa sekarang, remaja jarang mengambil tahu ataupun tidak mengambil tahu tentang agama kerana kurang didikan agama daripada ibu bapa ataupun keluarga sendiri. Salah satunya mereka apabila masuknya waktu solat 5 waktu, mereka mengabaikannya kerana mereka lebih memilih permainan video game daripada agama. Inilah salah satu punca yang membuatkan remaja zaman sekarang lemah imannya kerana adanya permainan video game ini, dan mereka selalunya melupakan, mereka sanggup mengabaikan tanggungjawab mereka sebagai agama Islam ataupun penganut agama Islam untuk melakukan kewajipan mereka, iaitu solat 5 waktu. Mereka mendahului game daripada solat 5 waktu. Itulah menyebabkan rosaknya diri remaja zaman sekarang kerana adanya video game. Dan yang terakhir ialah media massa dan elektronik. Pelbagai jenis konsol dicipta untuk permainan game, di antaranya seperti komputer, Xbox, PlayStation dan banyak lagi. Perkembangan media massa dan elektronik juga menyumbang kepada masalah permainan video game ini. Permainan yang semakin canggih pasti memerlukan konsol yang canggih juga. Jadi perkembangan teknologi elektronik memainkan peranan yang penting dalam perkembangan video game ini. Remaja yang meminati video game ini pasti akan mengikuti perkembangan media massa dan elektronik yang membuatkan mereka menjadi taksub
dan ketagihan konsol ini membuatkan remaja lebih memilih hiburan berbanding dengan pelajaran. Okey, pada masa sekarang remaja kebanyakannya menggunakan duit belanja mereka untuk membeli ataupun untuk menopap permainan video game. Ini adalah salah satu punca menyebabkan ketagihan video game. Tajuk langkah mengatasi permainan video game ini. Langkah yang pertama ialah pengawasan ibu bapa. Pengawasan ibu bapa juga amatlah penting untuk mengelakkan remaja daripada ketagihan video game ini. Hal ini kerana sikap ibu bapa itu penting kepada anak-anak mereka. Mereka seharusnya mengajar anak-anak mereka untuk membahagikan masa mereka dengan berkesan. Hal ini membolehkan anak-anak mereka akan dapat membahagikan masa mereka antara bermain, belajar, bersukan dan sebagainya. Selain itu, ibu bapa juga harus memberitahu tentang kesan-kesan permainan video game. Ibu bapa juga seharusnya memberikan perhatian atau mengawasi terhadap permainan video game yang sesuai terhadap anak-anak mereka. Sebagai contoh, menghindarkan anak-anak mereka dari jenis permainan video yang dapat merangsang atau meningkatkan sikap agresif mereka seperti permainan yang jenis pembunuhan, perkelahian, pergaduhan dan sebagainya. Ibu bapa juga perlulah memilih permainan jenis yang merangsang daya pemikiran, imajinasi dan kreativiti kepada anak-anak mereka itu sendiri. Hal ini bukan sahaja menggalakkan proses pembesaran remaja yang positif, malah juga dapat menghindarkan remaja daripada ketagihan video game itu sendiri. Remaja ini bagaikan perahu yang patah pendayung di tengah lautan jika ibu bapa tidak mengentahkan mereka. Oleh itu dapat disimpulkan bahawa pengawasan ibu bapa itu amatlah penting dalam mengelakkan anak-anak mereka daripada ketagihan dengan permainan video game. Langkah yang kedua pula adalah remaja itu sendiri perlulah mengehadkan masa bermain permainan video game. Hal ini kerana dengan mengurangkan atau mengehadkan masa permainan video game itu dapat mengurangkan ketagihan seseorang individu. Mengurangkan secara perlahan-lahan pada masa yang sama tidak berhenti secara drastik. Sebagai contoh, remaja itu menghabiskan 20 jam dalam satu minggu untuk bermain permainan video game yang bermaksud anda menggunakan hari yang penuh, maka sudah waktunya bagi remaja itu mengurangkan perlahan-lahan. Sukar untuk seorang itu berhenti secara tiba-tiba dan tidak melihat skrin permainan sama sekali. Jika berhenti secara drastik akan mengakibatkan ketagihan bermain yang melampau. Jadi cuba kurangkan tempohnya. Sebagai contoh, dari 20 jam kita menyasarkan hanya 18 jam sahaja masa bermain sehari. Kemudian cuba pula membuat sasaran mengurangkan waktu bermain hingga 10% per minggu, sehingga pada akhir bulan depan kita dapat menghabiskan sekitar 5 jam sahaja. Tanyakan kepada rakan-rakan keluarga beberapa masa yang wajar untuk dicadangkan untuk habiskan bersama permainan video game. Buat perancangan yang betul untuk mengubah tingkah laku. Mengatasi ketagihan tidaklah mudah dan memerlukan rancangan yang betul. Oleh itu, tentukan seberapa banyak dan berapa kerap kita ingin terus atau menggunakan permainan video game itu sendiri. Langkah ketiga adalah didikan moral yang mendalam atau agama. Langkah ini amatlah menepati pepatah Melayu yang berbunyi melontoh buluh biarlah dari rebungnya. Mereka mula menempuh pergolakan kehidupan serta mula mencari identiti mereka. Pada peringkat ini, anak harus dibimbing mengikut dasar keagamaan yang mendalam dan teratur serta efektif dengan pengawasan intensif. Ia adalah kerana agama sebagai ubat mujarab untuk mengubati penyakit rohani dan sebagai ubat pencegah kenakalan remaja. Dengan didikan agama dan moral yang mendalam ini, anak-anak akan membesar menjadi insan yang beriman serta dapat membezakan yang mana baik dan yang mana buruk. Golongan remaja ini juga akan dapat mengelakkan diri daripada ketagihan dengan permainan video game itu, kerana mereka tahu ketagihan terhadap permainan video game yang terlalu melampau ini akan membawa keburukan kepada diri mereka sendiri sahaja. Hal ini kerana golongan remaja ini akan mempunyai benteng keimanan yang cukup kuat untuk mempertahankan diri mereka daripada ketagihan permainan video game itu sendiri. Remaja yang diberikan didikan
Yang mendalam ini sejak dari kecil akan mempunyai sifat tanggungjawab tentang perkara yang akan dilakukan oleh mereka. Mereka akan sedar tentang perkara yang dilakukan oleh mereka itu dan mereka dapat membezakan yang mana baik dan yang mana buruk. Golongan ini adalah juga berjaya dalam hidup mereka kerana mereka mampu menjaga diri dan akhlak mereka walau di mana-mana mereka berada atau menjauhkan diri daripada terlibat daripada gejala sosial justice. Kesimpulannya, permainan video game ini amatlah tidak baik untuk kesihatan, untuk fizikal dan mental remaja pada masa sekarang kerana ini banyak memberi kesan negatif dan membuatkan mereka banyak membuang masa tanpa memikirkan masa hadapan. Mereka sepatutnya memikirkan tentang masa hadapan dan juga kerjaya mereka untuk berjaya. Video game ini juga memberikan remaja ini kurang dan tidak mengambil tahu tentang apa yang jadi pada masa sekarang. So, sebagai langkah yang berjaga-jaga, kita haruslah mengawasi anak-anak kita agar anak kita dapat perhatian daripada kita dan kurang meluangkan masa mereka bersama dengan video game ataupun permainan yang lain. Sekian itu sahaja daripada saya. Terima kasih.